Hello, Assalamualaikum guys. Okey, di video kali ini kita akan membahas lagi 4 finalis serta dia punya juara bagi kita punya award Best Smartphone AMOLED under RM1,500. Sebelum ni kita dah ada 4 finalis. Kalau korang nak tengok siapa 4 finalis sebelumnya, korang boleh klik dekat atas ni. So, bagi sesiapa yang baru menjumpa saya punya channel ni, minta jasa baik korang untuk buat dua benda ni. Tolong klik butang like dan klik butang subscribe. Dan share juga video atau channel saya ni kepada adik-adik korang dan kawan-kawan korang yang sedang mencari smartphone atau yang suka tengok benda-benda pasal smartphone, sebab saya akan upload banyak lagi video pada masa hadapan. So, tanpa melengahkan masa, langsung kita masuk ke dalam videonya. Rolling intro satu kali. Jadi untuk smartphone yang keempat, korang mesti tertanya-tanya, tak ada ke phone daripada Xiaomi? Ya, ini dia, Xiaomi Mi Note 10 Lite di tangga keempat. So, apa yang best sangat dekat handphone ni? First, dia ada 3 warna. Dia ada Nebula Purple, Glacier White dan Midnight Black. So, untuk spesifikasi selanjutnya, jom kita check it out. Jadi untuk benda pertama yang best dekat smartphone ni, dia pakai screen AMOLED yang ada curve Full HD+. Ini merupakan smartphone dalam award kita pertama yang ada screen curve dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 dekat bahagian hadapan. Jadi kalau korang suka dengan screen curve, korang boleh go for smartphone ni. Dan untuk berat, smartphone ni boleh dikatakan agak berat, agak ringan dengan 204 gram sahaja. Dan pada bahagian kamera belakang handphone ni, dia ada 4 kamera, iaitu sensor utama Sony IMX 686 dengan megapiksel sebesar 64. Dan handphone ni menyokong rakaman sehingga 4K 30fps. Kalau korang nak video yang lagi smooth, korang boleh go for 1080p dengan 60fps. Now kita go pada bahagian selfie kamera. Untuk selfie kamera, dia menggunakan 16 megapiksel dan menyokong rakaman sehingga 1080p pada fps 30 sahaja. Untuk bahagian performance pula untuk smartphone ni, dia menggunakan chip daripada Qualcomm Snapdragon 730G. Untuk para player PUBG, handphone ni kurang sesuai untuk anda semua sebab hanya dapat setting Smooth Ultra sahaja. Tetapi untuk kegiatan seharian seperti melayari laman web, Netflix, YouTube, Mobile Legends dan game ringan-ringan yang lain, memang no problem. Chip ni boleh handle. Untuk bahagian bateri pula, handphone ni dibekalkan dengan bateri sebesar 5260 mAh dengan cas sepantas 30 watt fast charging daripada Xiaomi. So, baterinya boleh dikira agak besar juga dan dia punya cas laju. So, kita ada bateri besar dan cas laju, memang mantap. Dan untuk bahagian biometrik iaitu security, phone ni ada in-display fingerprint, so memang mantap. Lepas tu kita ada juga face unlock macam biasa. Jadi kalau korang suka dengan smartphone daripada Xiaomi ni, korang boleh dapatkannya dekat Shopee atau Lazada bermula dengan harga RM1,299 sehingga RM1,119 sahaja. Jadi untuk smartphone ni, apa yang saya nampak dia punya main selling point, first, dia punya bateri dia besar 5260 mAh dan ada fast charging selaju 30 watt. Dan untuk yang ketiga, dia ada screen AMOLED Full HD+ walaupun refresh rate hanya 60Hz. Dan dia juga ada in-display fingerprint guys. So, inilah peranti daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi Note 10 Lite di tangga keempat.
untuk smartphone yang menduduki tangga ketiga, ya betul, sekarang kita dah hampir mendekati tangga kedua dan tangga pertama. Sekarang kita dah berada di top 3, ialah Samsung Galaxy M51. So, apa yang best? Let's check it out. Jadi, benda pertama yang best ialah dia punya screen. Dia pakai screen Super AMOLED Plus. Setakat ni dalam kita punya award tak ada lagi smartphone yang pakai screen Super AMOLED Plus. Ini merupakan smartphone pertama, sebab tu dia top 3. Lepas tu dia Full HD Plus macam biasa. Lepas tu smartphone ni dia punya kelebihan, dia bezel-less. Dia hampir kepada bezel-less. Korang boleh tengok dekat border tepi dia tu hampir nipis. Dia memang minimal kan, paling minimal. Lepas tu dia punya berat, berat dia ni agak berat lah, 213 gram. So untuk bahagian skrin ni saya memang ok sebab dia pakai Super AMOLED Plus walaupun hanya sekadar 60Hz. Jadi seterusnya kita akan bagi pada bahagian kamera. Samsung Galaxy M51 ni ada 4 kamera, dia letakkan pada bahagian tepi. Memang kedudukannya cantik dan memang dia punya design ni macam typical Samsung, macam Samsung M31, Samsung A51. So untuk dia punya megapixel, untuk kamera belakang yang utama ialah 64, so memang agak besar. Dan untuk kamera hadapan sebesar 32 megapixel. So untuk bahagian kamera saya memang tak ada komplain apa-apa, memang nice. Jadi seterusnya kita akan pergi pada bahagian yang seronok. Handphone ni dibekalkan dengan bateri super gegasi sebesar 7000 mAh. Dan dalam award kita kali ini merupakan smartphone paling besar dia punya kapasiti. Tapi dia punya fast charging hanya sekadar 25W. Tapi sebenarnya tak ada masalah sebab korang boleh gunakan smartphone ni maybe dalam 2 hari macam tu untuk light user. Dan untuk bahagian chip, dia menggunakan Snapdragon 730. Dan sekali lagi Snapdragon 730 untuk para player PUBG hanya menyokong Smooth Ultra saja. Tetapi untuk buat kerja-kerja lain memang no problem. Untuk web browsing, layan Netflix, benda ringan-ringan memang no problem. So pada bahagian ni saya puas hati. Jadi kalau korang berminat untuk mendapatkan Samsung Galaxy M51, korang boleh pergi ke Lazada atau Shopee dalam range harga sekitar 1599 sehingga 1499. Jadi untuk main selling factor yang saya nampak dekat Samsung Galaxy M51 ini ialah first, dia punya bateri yang super gegasi sebesar 7000 mAh dengan sokongan 25W cas. Dan yang kedua ialah dia punya screen yang menggunakan Super AMOLED Plus yang berbeza dengan Super AMOLED yang biasa. Yang plus ni colour dia lagi vibrant. Dan untuk bahagian security, handphone ni dia hanya menggunakan rear, iaitu fingerprint di bahagian tepi smartphone dan Face ID sahaja. Face unlock sahaja. So inilah Samsung Galaxy M51. Saya meletakkan dia ke tangga ketiga. Jadi kita hampir sampai ke penghujung award kita pada kali ini. Sekarang di tangga kedua kita ada Samsung Galaxy A42 5G yang merupakan peranti kelas mid-range pertama dari Samsung yang ada chip 5G terbina di dalam smartphone. So, mari kita tengok. Okey, untuk rekaan kita boleh tengok dekat bahagian belakang body smartphone ni, dia menggunakan prism dot yang ada dua warna iaitu black dan grey. Dan untuk kamera hadapan kita boleh tahu itu memang Samsung punya design, memang diletakkan dekat bahagian tengah. Dan untuk features lain, Samsung ni dia ada 5G. Untuk bahagian skrin pula, Samsung Galaxy A42 ni menggunakan skrin jenis Super AMOLED dengan beresolusi HD Plus sahaja. Ya betul, dia tak ada Full HD, dia hanya HD Plus sahaja. Dan untuk berat, Samsung kali ini agak ringan, hanya dengan 193 gram.
Jadi seterusnya pada bahagian kamera, kita boleh nampak pada bahagian belakang kita ada 4 kamera dengan sensor utama setinggi 48 megapiksel, dan untuk kamera hadapan kita ada sensor setinggi 20 megapiksel, dan untuk rakaman menyokong sehingga 4K 30 fps. Jadi untuk chip yang digunakan oleh Samsung A42 ialah chip yang terbaru yang dilancarkan oleh pihak Qualcomm, iaitu Snapdragon 750G. Untuk penggemar PUBG, chip ini mendapat setting Smooth Ultra sahaja untuk PUBG, dan untuk menjalankan kegiatan seharian seperti Facebook, sosial media yang lain, YouTube, Netflix, memang takkan ada masalah. Jadi untuk bahagian bateri pula, Samsung A42 ni dibekalkan dengan 5000 mAh bateri dengan sokongan pengecasan pantas hanya sebesar 15 watt. Ya, agak kecil untuk tahun 2020. Sebab kebiasaannya minimum pun kita ada 18 watt, tapi kali ni hanya 15 watt. Dan untuk varian hanya ada satu jenis varian, iaitu 128GB dan 8GB RAM. Jadi kalau anda berminat untuk mendapatkan Samsung Galaxy A42, korang boleh check it out link Shopee dan Lazada yang ada dekat description dekat bawah video ni. Bermula pada harga RM1,599 sehingga RM1,499. Jadi antara main selling point yang saya nampak dekat Samsung Galaxy A42 ni ialah first, dia punya chip memang powerful, Snapdragon 750, dan ada juga rangkaian 5G. Dan untuk yang kedua, dia menggunakan screen Super AMOLED dan mempunyai in-display fingerprint. Jadi itu sahaja untuk Samsung Galaxy A42 berada di tangga kedua. Juara bagi anugerah peranti berskrin AMOLED di bawah harga RM1,500 jatuh kepada Realme 7 Pro. Jadi untuk Realme 7 Pro ni, dia ada limited edition punya series yang Realme buat. Dia berwarna oranye dengan putih, dan bahagian belakang ni diperbuat daripada leather. So memang nampaklah dia punya limited edition tu. Mantap Realme. Jadi untuk peranti ini, dia ada 3 card slot, iaitu 2 slot untuk SIM card dan 1 slot untuk micro SD card. Dan untuk dia punya ciri binaan dia, kita boleh lihat dia punya kamera bump agak minimalis dan agak kecil. Dan untuk dia punya berat memang ringan, 165 gram je guys. Dan untuk skrin Realme 7 Pro ni, dia dikuasakan dengan skrin Super AMOLED bersaiz 6.4 inci Full HD Plus dengan features in-display fingerprint. Dan apa yang best yang menjadikan Realme 7 Pro ni juara bagi award kita kali ni, dia ada dual stereo speaker guys. Dia fire dekat bahagian atas dengan bahagian bawah smartphone. So suara yang dihasilkan tu lebih padu, lebih kuat, lebih masyuk macam tu. Untuk bahagian kamera belakang, peranti ini ada 4 kamera belakang dan sensor bagi utama ialah 48 megapiksel. Untuk kamera hadapan, sensor sebesar 32 megapiksel, memang besar. Dan peranti ini juga menyokong rakaman sehingga 4K pada kamera belakang 30 fps. So mantap. Walaupun dia just pakai 48 bukan 64, but dia still support 4K, so good job Realme. Dan salah satu sebab saya memilih Realme 7 Pro sebagai juara kita ialah kerana dia ada 65 watt guys, super dart charge. Dan Realme claim dalam masa 34 minit kita dapat charge Realme 7 Pro dari 0 ke 100. Memang berdesu laju dia tu guys. Mantap.
Dan untuk bahagian chip, dia menggunakan Snapdragon 720G. Untuk Snapdragon 720G, setting PUBG yang kita dapat hanyalah Smooth Ultra. Jadi untuk pemain PUBG korang kena take note. Dan untuk urusan seharian macam Mobile Legend, macam game-game ringan, macam social media, untuk chip ni dia boleh handle, jangan risau. Jangan risau. Jadi memandangkan handphone ni juara, Realme 7 Pro korang mesti nak beli kan. So korang boleh check it out dekat Lazada atau Shopee, bermula pada harga RM1,499 sehingga RM1,299 guys. Baik korang rate handphone ni nombor 1 guys. Memang berbaloi lah dengan spek, dengan harga yang dikasih tu. Jadi kesimpulannya, main selling factor yang saya nampak dekat Realme 7 Pro ni, first, dia punya screen Super AMOLED walaupun hanya 60Hz. Yang kedua, dia ada 65 watt super dart fast charging 32 minit full. Yang ketiga, dia ada in-display fingerprint. So, yang keempat, tak lupa, dia ada stereo speaker guys. Dengan ini saya memilih Realme 7 Pro sebagai pemenang bagi award kita pada kali ini. Tahniah kepada Realme kerana berjaya menghasilkan sebuah telefon yang sangat banyak, yang sangat powerful dia punya spesifikasi, dengan harga yang boleh dikira mampu milik pada RM1,299. Realme 7 Pro, 65-watt charging evolution. Realme smartphone, dare to leap. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung video dan award kita. Dan kita ada pemenang iaitu Realme 7 Pro. Jadi untuk tempat kedua sehingga tempat ke-8 tu sebenarnya dia ada plus minus. Macam tempat kedua kita ada peranti Samsung A42, dia ada 5G. Tapi chassis slow kalau kita nak bandingkan dengan tempat ketiga iaitu Samsung M51. Dan juga charging tempat keempat lagi laju daripada charging tempat kedua iaitu Xiaomi Mi Note 10 Lite. So semuanya bergantung pada korang, korang nak yang mana. Ini hanyalah versi apa itu tag. So jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Sebelum tu jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.